Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala bi syarri sadri wa yassir li amri wa hlul bi lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berhormat dan sekarang Tuan Haji Yusla Muhammad Yusla bin Ismail, yang saya hormati Tuan Imam Satu Barisan Jatuh Puasa Masjid Tarik Kasih Sekarang, tak lupa juga yang berusaha wakil-wakil jabatan dan juga wakil daripada pejabat kadi berbahan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang mulia ini, penghulu segala hari, yaitu hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Alhamdulillah, kita negeri Johor ini telah melancarkan satu program, yaitu yang namanya program Semarak Subuh. Jadi mudah-mudahan dengan bertitik tolaknya permulaan tahun yang baru, tahun yang baru, bulan yang baru, minggu yang pertama bagi hari Jumaat, mudah-mudahan maknanya sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita dapat sama-sama meramaikan, ialah solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini maknanya berkekalan dan juga bertambah, mungkin lebih ramai. Mudah-mudahan matlamatnya supaya solat subuh berjamaah ini menyamai seperti solat Jumaat. Maknanya itu matlamatnya. Mudah-mudahan sepanjang tahun ini, maknanya ianya pada bulan 1 ini bermulanya solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ianya berterusan. Dan ini adalah satu usaha yang baik, satu usaha yang baik, satu maknanya satu program yang baik, yang mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua. Kerana kalau kita subuh berjamaah ini, ganjarannya yang disebut dalam hadis Nabi SAW yang mafhumnya bahawa barang siapa yang solat subuh berjamaah, maka ianya akan seolah-olah seperti menghidupkan sepanjang malam. Sepanjang malam tu bila? Sepanjang malam tu dari gelap sampai gelap, habis gelap tu, itulah sepanjang malam. Maknanya dia menghidupkan. Menghidupkan macam mana? Bukan menghidupkan dengan hidupkan lampu, bukan. Menghidupkan dengan suasana ibadah, seolah-olah begitu. Dan barang siapa yang solat isyak berjamaah, ianya seolah-olah seperti maknanya beribadah separuh malam. Jadi solat subuh berjamaah ini maknanya ganjarannya cukup besar. Dan juga barang siapa yang solat sunat fajar, itu solat sunat subuh lah tu, sebelum subuh tu, maknanya maka dia maknanya lebih baik daripada, dia akan dapat lebih baik daripada dunia dan juga isinya. Dunia ni macam mana? Yang kita nampak dunia tu macam mana? Yang kita faham. Bumi ni, dunia ni tidak. Semua sekali cakrawala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, itulah dunia semua sekali. Sama ada dunia yang nyata ataupun dunia yang tak nyata, itu dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Makna lebih daripada tu, lebih baik. Lebih banyak, lebih baik itu lebih maknanya barang siapa yang solat. Dan maknanya bila mana kita tahu demi kelebihannya, makna waktu subuh ini, waktu pagi ini banyak dia punya kelebihan. Dan alhamdulillah, masya-Allah, pada pagi ini tak nak cerita panjang-panjang, nak tadabbur, nak kenal, nak renungkan, iaitu berkaitan dengan surah Al-Kahfi. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita faham dan kita pun tahu sedikit berkaitan dengan surah Al-Kahfi. Kahfi ni apa? Gua. Surah iaitu berkaitan dengan gua. Yang mana ianya mengisahkan apa?
mengisahkan 7 orang pemuda. Baik, mengisahkan 7 orang pemuda yang mana dia ini menyelamatkan dirinya daripada fitnah akidah, fitnah iman. Yang mana kenapa dia kena fitnah? Maksudnya dia rasa terancam dia punya agama dia. Dia rasa terancam dia punya akidah dia. Sebab raja ketika itu, yang mana Raja Rom pada masa zaman tersebut, maka dia memaksa rakyatnya supaya menyembah berhala. Dia paksa. Dia tanya suasana, dia ketuk pintu rumah. Mungkin gitulah. Dia mungkin suruh, maknanya dia punya orang suruhan dia, pastikan semua rakyatnya ini sembah berhala. Jadi dengan akidah yang kuat, dengan etikad yang kuat, maka dia ini melarikan diri daripada pemerintah yang zalim tersebut. Tuan-tuan, ni fitnah yang besar tuan-tuan. Kalau fitnah agama ni, fitnah akidah ni, nak buat apa ni? Sebab itulah kita ini digalakkan dan juga disuruh supaya membaca surah Al-Kahfi minal awal ila akhir, daripada awal hingga akhir, daripada ayat pertama hingga ayat 110. Itu Nabi kata. Dan kemudian kalau tak boleh baca semua, bacalah daripada 10 ayat yang awal ataupun 10 yang akhir. Mana-mana boleh. Kenapa? Ianya kita nak terhindar daripada fitnahnya Dajjal. Fitnah ni Dajjal macam mana? Fitnah ni Dajjal ni datang dia bawa apa? Dia datang bawa kefahaman. Kefahaman macam mana? Dia kata apa? Alastu bi rabbikum. Dia kata gitu. Adakah aku ini Tuhan kamu? Dia dua jawapan. Sama ada nak jawab ya ataupun jawab tidak. Sedangkan di tangan Dajjal ini, dia bawa apa? Dia bawa harta. Dia bawa emas. Dia bawa emas. Duit pun dia bawa. Segala-gala dia bawa. Jadi dia tanya seorang demi seorang, adakah aku Tuhanmu? Aku bawa ni, macam-macam bawa ni. Engkau mengaku ya, maka aku akan bagi. Engkau kata tidak, maka kawasan tersebut akan tandus, akan kering, tumbuh-tumbuhan tak hidup, binatang semua mati, air sungai kering, semua kering, tak ada apa-apa. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu maknanya umat Islam nak makan apa? Bila mana dia kata dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang nak dimakannya? Nabi kata zikrullah, pagi, petang, malam zikir. Paginya subhanallah, petangnya alhamdulillah, malamnya Allahu akbar. Kemudian sahabat Nabi tanya kepada Nabi, adakah kenyang dengan zikir ni? Yang bagi kenyang tu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mengapa dan kenapa kita membaca surah Al-Kahfi? Kita nak terhindar daripada maknanya fitnah-fitnah yang ada. Dia banyak fitnah. Di antaranya dalam surah Al-Kahfi ini, sinopsisnya apa? Pertama sekali dia ada 4. Pertama sekali dia ujian keimanan. Nak uji iman kita ni tuan-tuan. Maknanya kita nak jaga diri kita dan juga ahli keluarga kita daripada api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan kemudian yang kedua, ujian dengan harta. Harta ini dia ini boleh menjadi yang kita ini hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah, dan ianya boleh jadi kita ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu yang kedua, ujian harta. Dan kemudian ujian yang ketiga bila ujian ilmu. Yang keempat, ujian kuasa. Ini semua adalah apa yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ujian. Kita hidup pun sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Surah Al-Kahfi ini dia adalah surah yang ke-18 tuan-tuan. Dalam maknanya tadabbur kita ini, kita kenal surah Al-Kahfi ini ialah merupakan surah yang ke-18.
Maknanya daripada 114 surah dalam Al-Quran. Ayatnya ada 110 ayat. Dan ayatnya adalah ayat makiyah surahnya. Kecuali pada ayat 28 dan 82 hingga 101 itu adalah ayat madaniyah. Nak kena kenal juga surah ni turun kat mana, dan surah ini diturunkan berapa ayat, dan surah ini madaniyah ke makiyah. Bila mana sebut madaniyah, maka surah ini diturunkan di Madinah, dan makna sebut makiyah maka diturunkan di Mekah. Dan jumlah kalimahnya 1577 kalimah dia. Tu kita nak tahu juga sikit-sikit. Makna kalimahnya kita nak kira satu-satu pun kita, maknanya kita tak akan mampu nak kira satu-satu. Tapi kalau mampu, alhamdulillah. Dan hurufnya 6360 huruf. Dan surah yang ke-69 turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas surah Ghasyiyah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa dalam susunan makna dalam Quran surah ini surah ke-18? Kan lain kan? Tapi bila mana disebutkan surah ini adalah surah yang ke-69, turun setelah surah Al-Ghasyiyah. Maknanya dulu surah ini, maknanya ayat-ayat Quran ini makna turun, maknanya mengikut sebab-sebabnya. Dia sebab tu ada asbabun nuzul, sebab turun Al-Quran. Baik. Dan kita teruskan daripada fadilah surah Kahfi dalam hadis Nabi SAW yang bermaksud dari Al-Bara' bin Azib. Beliau berkata seorang lelaki membaca surah Kahfi sementara di sisinya terdapat seekor kuda yang terikat dengan dua tali. Ternyata di atasnya terdapat kabus yang menaunginya. Kabus tu apa? Kabus tu asap. Kabus itu menghampiri dan semakin hampir sehingga membuat kudanya lari ingin berganjak ketika waktu pagi dan datang. Lelaki itu pun datang kepada Nabi SAW dan membicarakan kejadian yang dialaminya. Nabi SAW bersabda, itu adalah as-sakinah, ketenangan yang turun kerana Al-Quran. Baik. Surah Al-Kahfi ini diturunkan pertama sekali ayat yang pertama dengan ayat maknanya kalimah pujian. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kemudian seterusnya dalam hadis Nabi SAW yang lain, barang siapa yang menghafal 10 ayat daripada surah Al-Kahfi maka dia akan terpelihara daripada kejahatan dajjal. Hafizah. Dalam hadis sebut hafizah, man hafizah asyar ayat, maknanya siapa yang menghafaz. Hafaz ni maknanya dia bukan setakat hafal, tapi dia jaga hafalan dia. Orang yang hafiz ni dia jaga, walaupun dia dah syahadah, dia hafal 30 juzuk, dia sentiasa jaga dari segi tutur katanya, jaga dari segi bacaan dia, sentiasa berulang-ulang. Kan dah hafal tapi diulang-ulang. Kenapa? Dia nak jaga. Bukan satu perkara yang mudah. Baik, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafaz surah Kahfi 10 ayat yang awal ini, maka akan terpelihara daripada fitnah dajjal. Fitnah dajjal tu apa? Yang saya sebutkan di awal tadi lah tu, fitnah dajjal tu, yang mana kita ini tidak akan dapat, maknanya tidak akan sanggup berdepan dengan dajjal dengan mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Bila mana berdepan dengan dajjal, kita tahu dia tu memang kafir. Dalam maknanya di dahinya akan tertulis perkataan kafara, kafir. Maknanya orang-orang yang beriman sahaja yang dapat melihat makna tulisan tersebut. Bimbang. Sebab Nabi kata apa? Bila mana kita tahu berita berkaitan dengan munculnya dajjal, maka Nabi pesan kepada ahli keluarga, kalau ada isteri, ada anak, semua kena kurung dalam rumah, kunci pintu. Kalau boleh welding lah pintu tu. Macam mana sekalipun, betul tak? Kalau tahu beritanya begitu, kalau kita tahu ceritanya dengan dajjal datang, maka tak ada siapa yang boleh berdepan. Sebab dajjal ini bukan setakat maknanya datang dengan membawa maknanya segala-galanya yang kita inginkan, tetapi dia bawa dengan sihir sekali. Na'udzubillah min zalik. Sihir yang tak dapat dikalahkan oleh mana-mana pawang.
Pawang mana? Yang hebat Thailand. Mana? Orang asli. Tak kisah. Mana sekalipun, dialah maknanya yang paling, yang tidak boleh dikalah oleh mana-mana sekalipun. Sebab ianya adalah dengan izin Allah semuanya. Sebab dia adalah manusia juga. Dia ada manusia. Cuma bezanya apa? Dia ini manusia yang mana ianya ditangguhkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan suatu pulau. Diletakkan sebuah pulau yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Walaupun ada hadis yang menyebutkan ada segolongan maknanya orang Arab, orang Arab Kristian yang terdampar di satu pulau. Dia ceritakan dia nampak ada seekor binatang yang besar, tak tahu mana kepala mana ekornya, dan maknanya kemudian mana binatang itu boleh berbicara, dan beritahu bahawa di dalam tu ada seorang yang kena rantai, tapi pulau mana tak sebut. Tamim Ad-Dari, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dan tadabbur seterusnya apa dia? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa baca surah Al-Kahfi dan akhirnya, nescaya telah mendapat cahaya dari kaki sampai kepalanya. Barang siapa baca semuanya, dia telah mendapat cahaya di antara langit dan bumi. Langit dan bumi itu akan dia akan dapat cahaya. Dan kemudian barang siapa yang baca surah Kahfi pada hari Jumaat, maka terpancarlah cahaya baginya sejak mulai membacanya sampai Jumaat berikutnya. Hari ini Jumaat 5 bulan, nanti Jumaat akan datang, akan terpancar cahaya nur. Cahaya itu kita tak nampak, itu Allah yang bagi kepada kita. Baik. Dan kemudian sabda Nabi SAW, barang siapa baca surah Kahfi pada malam Jumaat, maka dia akan diterangi oleh cahaya yang terangnya mencapai jarak di antara dirinya dan Baitul Atiq. Baitul Atiq mana? Mekah. Itu Baitul Atiq. Baik. Maknanya cahayanya. Begitulah maknanya kelebihan fadilat membaca surah Al-Kahfi. Tapi kita bukan setakat kita nak tahu fadilat dia. Bukan setakat kita itu aja, maknanya kita nak faham. Apa yang kita baca ni kita faham serba sedikit, walaupun kita tak boleh nak faham semua, tapi serba sedikit dia punya sinopsis dia kita faham. Bahawa surah Al-Kahfi ini menceritakan pertama sekali iaitu berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam ayat yang pertama yang dibacakan, yang tadi imam baca, iaitu alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Yang bermaksud apa dia tuan-tuan? Segala puji yang tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya. Siapa abdi itu? Hambanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok, yang terpisah. Quran ini tuan-tuan diturunkan bukan sesuatu yang terpisah, bukan sesuatu yang bengkok. Maknanya Al-Quran ini diturunkan untuk bagi kefahaman kepada kita. Dan juga Al-Quran ini juga diturunkan ianya untuk menjadi syifa dan juga rahmat. Sebab disebutkan dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Jadi apa? Quran ini, kami turunkan Quran ini menjadi penawar dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita semua lah. Menjadi penawar. Kalau kita ni susah hati, kalau kita ni ada masalah, kalau kita ni ada apa-apa penyakit, maka Quranlah ianya akan menjadi penawar. Maknanya yang sebut ni bukan saya sebut, Allah yang sebut Quran ini menjadi penawar dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Baik. Dalam ayat yang pertama dalam surah Al-Kahfi ini kita dah faham dari segi terjemahan dia, kita dah tahu. Jadi Quran ini Allah kata diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ianya bukan yang terpesong. Kenapa disebut macam tu? Sebab Al-Quran ini adalah mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala memuji dirinya. Allah puji dirinya. Sebab dialah yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup yang jelas melalui Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk kebenaran dan jalan yang lurus. Kita minta tak kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang mana yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang kemurkai. Siapa dia? Yahudi. Dan juga bukan yang sesat. Iaitu siapa dia? Iaitu Nasrani. Jadi kita ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita ini maknanya orang yang mengikut jalan-jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu jalan yang lurus, jalan yang betul, bukan yang terpesong. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan Al-Quran ini kepada Rasulullah SAW, dan ianya Quran yang diturunkan ini untuk menjadi panduan kita, pedoman kita, ikutan kita ni. Makna dan juga selain itu juga ianya adalah mukjizat bagi Nabi SAW yang masih wujud lagi sehingga hari ini. Kita baca, kita pertama kita baca Quran pun dah dapat pahala betul tak? Satu huruf kita dapat berapa? 10. Dapat 10. Ni tadi kita hurufnya banyak kan? Ada 6,000 huruf baca surah Kahfi ni contohnya. Kalau tak baca semua pun, maka kita baca 10 ayat yang awal ataupun 10 ayat yang akhir, ataupun 10 yang awal dan juga 10 yang akhir kita baca. Baik. Dan kita sambung lagi penjelasannya. Ayat Al-Quran yang saling membenarkan dan mengukuhkan ayat-ayat yang lainnya, sehingga tidak menimbulkan keraguan, tak ada syak lagi. Betul tak? Quran ini tak ada syak lagi, tak ada tanpa ragu lagi. Maknanya nak jelaskan kepada kita, Quran ini ianya adalah maknanya Quran yang sebenar-benarnya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beritahu. Sebab itulah Quran yang diturunkan bukan yang terpesong. Yang menafikan siapa? Adalah orang yang kufur. Nabi Muhammad SAW yang menerima amanah menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia disebut dalam ayat ini dengan kata hambanya, iaitu baginda Nabi itu. Hambanya itu dalam Quran itu sebut dalam surah Al-Kahfi, abdi itu merujuk kepada baginda Nabi SAW untuk menunjukkan kehormatan yang besar kepada baginda sebesar amanah yang dipikul olehnya. Besar tak amanah baginda Nabi? Besar. Amat besar sekali. Bukan setakat nak fahamkan umatnya dengan Quran, maka nak maknanya nak supaya umat Islam ini berpegang teguh dengan akidah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Bukan setakat itu saja, maka umat dia ini supaya maknanya dia ini maknanya masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya baginda Nabi SAW dia cukup sayang kepada umatnya. Dan kemudian ayat yang kedua, ayat yang kedua apa dia? Terjemahannya qayyiman, bahkan keadaannya tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Pertama Allah Ta'ala tadi dia puji. Allah dah puji yang pertama tadi. Allah Ta'ala dah puji, beritahu Quran ni betul. Quran ini betul, tidak terpesong. Dan dia memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya di sisi Allah. Dan memberi berita gembira kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal salih bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Maknanya bila mana ceritanya begini, maknanya Al-Quran yang diturunkan ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri amaran kepada orang-orang yang ingkar. Allah tak sebut orang yang kafir, sebab orang Islam pun ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi berita gembira bagi orang yang beriman. Apa dia?
dengan sebab amal-amal yang baik, dengan sebab amal-amal yang soleh, maka dibalas syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hurainya apa tuan-tuan? Dia punya penjelasannya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa Quran itu lurus, yang bererti tidak cenderung untuk berlebihan di dalam membuat peraturan sehingga memberatkan para hambanya, tetapi juga tidak terlalu singkat sehingga manusia memerlukan kitab lain untuk menetapkan peraturan-peraturan hidupnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar baginda memperingatkan kepada orang-orang kafir akan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada keingkaran mereka terhadap Al-Quran. Juga memberi kabar gembira kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bahawa mereka akan memperoleh pahala yang besar darinya kerana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta amal kebajikan yang mereka lakukan selama hidup mereka di dunia. Itu maknanya ayat yang kedua daripada surah Al-Kahfi, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi, pertama Allah Taala beritahu memberi amaran kepada orang yang ingkar. Orang yang ingkar ni akan dapat apa tuan-tuan? Dia akan dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berita gembira kepada orang-orang yang beriman beramal soleh, yaitu dia akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang taat kepada Allah. Begitu tuan-tuan. Maknanya kita baca Quran, baca surah Al-Kahfi ni, tak kira surah-surah yang lain, kalau boleh begitu kita fahamnya. Tahap kita ini rasa takutnya, adakah aku ni jadi hamba yang kufur, adakah jadi hamba yang ingkar. Bila mana kita baca, kita letakkan diri kita ni, kita letakkan diri kita yang baca ini, adakah aku seperti yang aku baca ni? Adakah aku ni ingkar? Adakah aku ni taat kepada Allah? Adakah aku ini maknanya bergembira dengan perkhabaran yang Allah Subhanahu wa taala beritahu? Tuan-tuan, kita baca Quran ini, kita dengar kalam Allah, apa yang Allah katakan ni. Jadi kalau kita faham, maka kita bila mana dengar amaran-amaran ataupun ancaman-ancaman Allah, maka kita akan menangis dan kita akan rasa gerun dengan azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Boleh lagi tuan-tuan, kalau ikutkan 10 minit hingga 15 minit aja tuan-tuan. Ni baru ayat yang kedua. Jadi mana yang mampu tuan-tuan sikit-sikit je tuan-tuan. Ayat yang ketiga apa dia? Ayat yang ketiga, makisina fihi abada, terjemahannya apa dia? Mereka maknanya tinggal tetap dalam balasan yang baik itu selama-lamanya. Maknanya kalau kita ni, maknanya dalam ayat yang kedua tadi, orang yang beriman beramal soleh itu maka akan dimasukkan dalam syurga selama-lamanya, abada. Makithina abada. Abada tu kekal selama-lamanya. Baik. Pahala yang besar itu tidak lain adalah syurga yang mereka akan tinggal selama-lamanya. Syurga tu macam mana? Nikmat yang tiada tolok bandingnya. Setiap hari yang kita nikmati kat dunia ni sama je, betul tak? Makan nasi, lauk kari, lauk ayam kicap, asam pedas ke apa, sama je. Rasanya macam tu juga. Tapi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau duduk dalam surga ni tuan-tuan, maka kita akan rasa, maknanya rasa tu akan lain setiap masa. Walaupun kita makan benda yang sama, kita akan rasa lain. Itulah nikmat syurga yang tiada tolok bandingnya dengan nikmat yang kita dapat di dunia yang sedikit yang Allah Ta'ala bagi pinjam untuk ujian kita kat dunia ni. Adakah kita ni bila mana dapat nikmat, dia dua tuan-tuan. Bila mana kita dapat nikmat, sama ada kita ni nak syukur ataupun kita nak kufur. Syukurnya apa? Syukur ini kita terima kasih. Tapi kalau dengan orang kita ucap terima kasih. Tapi dengan Allah bukan cukup dengan kita alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bukan cukup tu. Maka kita buat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu taatnya kita kepada
Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita melakukannya. Nauzubillah min zalik. Balasan ini adalah syurga yang mereka tinggal selama-lamanya, mereka tidak akan berpindah atau dipindahkan dari syurga itu dengan izin Allah sesuai dengan firman-Nya. Wa tilkal jannatul lati urisutumuha bima kuntum ta'malun. Dan dikatakan lagi kepada mereka, inilah syurga yang diberikan kepada kamu yang mewarisinya disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Masa kat dunia dulu apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan. Dunia mazratul akhirah, dunia adalah untuk maknanya tempat bercucuk tanam, maka akhirat maka tempat kita untuk menuai. Baik, jadi apa yang disebutkannya dah duduk dalam syurga ni tuan-tuan, maknanya dia kekal selama-lamanya, takkan pindah. Tapi duduk dalam neraka boleh jadi dia ada sedikit imannya tuan-tuan, sedikit imannya walaupun sebesar biji sawi sekalipun, maka dia akan dimasukkan dalam syurga. Tapi mukanya nampaklah bekas ahli neraka tuan-tuan. Walaupun dia kata tak apalah, masuk neraka dulu. Kan kita kan maknanya orang Islam, walaupun ada sikit iman maka masuk neraka dulu kemudian masuk syurga, tidak. Kalau boleh kita ini nak masuk syurga terus, tak nak cerita transit neraka. Ribuan tahun tuan-tuan, tunggu lama tuan-tuan. Lama. Dah dibakar habis, kemudian kita jadi maknanya sempurna semula tubuh badan, dibakar lagi. Begitulah sampai habis dia punya dosa-dosanya. Kalau habis, kalau bagi yang abada finar, yang kekal dalam neraka, maka begitulah berulang-ulang sampai bila-bila. Na'udzubillah min zalik. Itu bagi orang yang kufur, iaitu yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ayat yang keempat apa dia tuan-tuan? Wa yunzirul ladzina qalu takhazallahu walada. Terjemahan, dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang yang berkata Allah mempunyai anak. Allah bagi amaran. Ada tak? Ada. Ada orang yang maknanya ada golongan yang mengatakan Allah ni mempunyai anak. Dalam huraian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menyebut tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan kepada kaum kafir yang mengatakan Allah itu mempunyai anak. Mereka itu terbahagi kepada beberapa golongan tuan-tuan. Dia ada 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan musyrikin Mekah mengatakan bahawa malaikat itu adalah anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak Tuhan lah, gitu cerita-ceritanya. Nauzubillah. Dan yang kedua, golongan Yahudi mengatakan bahawa Uzair itu anak Tuhan. Tuan-tuan, Uzair ni siapa tuan-tuan? Uzair, tahu Uzair ni siapa? Uzair ini adalah Nabi juga, Nabi Uzair. Di kalangan Nabi, tapi tidak termasuk dalam 25 yang kita wajib ketahui. Maknanya golongan Yahudi mengatakan Uzair itu pun anak. Dan golongan Nasrani mengatakan bahawa Isa itu pun anak Tuhan. Maknanya na'udzubillah. Maknanya dia ada. Dan lagi teruk dahsyatnya zaman sekarang tuan-tuan, mutakhir ini, bahawa Nabi Muhammad itu pun adalah Tuhan. Itu lagi teruk tuan-tuan, lagi dahsyat. Fitnah. Itu namanya apa tuan-tuan? Fitnah agama. Fitnah agama maknanya berkeliling kita ni macam-macam dah berlaku dah. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kita ini digalakkan baca surah Al-Kahfi, supaya kita ini terpelihara daripada fitnah-fitnah dajjal sekiranya maknanya muncul. Na'udzubillah min zalik. Al-Quran diturunkan ke dunia untuk mengembalikan kepercayaan kepada tauhid yang murni. Allah mengancam berbagai kepercayaan kepada selainnya, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 30. Yang bermaksud apa dia tuan-tuan? Dan orang yang berkata Uzair anak Allah, dan Nasrani berkata Al-Masih ialah anak Allah, iaitu Nabi Isa. Demikianlah perkataan mereka itu dengan mulut mereka sendiri, iaitu mereka menyamai perkataan orang kafir dahulu. Semoga Allah binasakan mereka. Bagaimanakah mereka boleh berpaling dari kebenaran? Tuan-tuan muslimi muslimat yang dirahmati Allah,
Adakah mereka ini dia tidak tahu? Adakah mereka ini dia tak tahu tentang kebenaran? Dia tahu. Tapi dia yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, mereka semua ini mengingkari kebenaran yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Kaum Yahudi ni paling banyak yang ada nabi pun mereka mengingkari. Nabi pun dibunuh. Kan ada nabi yang digergaji. Ada tak? Nabi siapa? Nabi Zakaria tak salah. Maknanya nabi pun dibunuh. Apatah lagi orang yang bukan nabi. Suka hati dia lah nak bunuh, suka hati dia lah kan. Ikut suka dia lah nak bunuh. Nampak je bunuh, nampak je bunuh. Na'udzubillah bizalik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah maknanya sedikit iaitu perkongsian, iaitu tadabbur. Tadabbur ni apa? Renungan. Kita renungkan Al-Quran, tadabbur Quran. Kita menjiwai. Bukan kita setakat kita baca, kita terjemah. Belum cukup lagi. Maknanya kita kena menjiwai bahawa bagaimana kita ini nak jaga iman kita, nak jaga akidah kita. Fitnah agama ni paling bahaya. Fitnah agama, fitnah akidah. Jadi yang boleh jaga kita Allah Subhanahu wa taala. Yang jaga kita Allah, sebagaimana Allah jaga maknanya 7 orang pemuda. Jadi maknanya dia lari daripada perintah iaitu Raja Rom. Dia lari nak selamatkan diri, masuk gua, duduk kejap, tertidur. Tidur bukan tidur setengah hari. Tidurnya bukan setengah hari, bukan sehari, dan juga bukan seminggu, tapi tidurnya 309 tahun lamanya. Ada yang tanya, tak makan, tak minum, tak lapar ke? Semua itu adalah dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala yang bagi kenyang. Itu. Maka bila mana Allah Taala tidurkan selama 309 tahun, maka dia jumpa satu empire, satu kerajaan pada dia bangkit tidur tu, maknanya keadaan situasi pada ketika itu dah selamat, dah aman, dah tak ada apa-apa dah. Dah terselamat. Ini mudah-mudahan begitu tuan-tuan. Nak kita faham, nak menyusuri kisah para Ashabul Kahfi ini, maka bila mana kita baca surah Al-Kahfi, surah gua ini, kita baca, maknanya bukan bermakna kita baca itu bukan setakat kita baca, tetapi kita faham. Kita suka. Kenapa suka sangat ni? Pertama sekali kenapa? Kerana dia ada fadilatnya. Dari Jumaat hingga Jumaat akan datang, kita akan disinari dengan cahaya tuan-tuan. Dan barang siapa yang baca, maknanya cahaya itu akan diterangi dari langit ke bumi. Dari langit sampai ke bumi akan diterangi. Dan juga siapa yang baca akan terpelihara daripada fitnahnya Dajjal. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum ni ada yang tanya apa kaitannya surah Kahfi dengan Dajjal. Dia ada kaitannya. Bila mana kita baca surah Kahfi, bila mana kita kisah pemuda Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda ni baru kita faham. Itu namanya tadabbur tuan-tuan, tadabbur. Baru kita faham kenapa 7 orang pemuda ni lari. Lari sebab hutang ke apa tak? Lari sebab nak selamatkan akidah. Oh, rupa-rupanya begitu. Cara Allah nak makna selamatkan akidah seseorang itu. Mungkin kita tak tahu. Bagi siapa yang jumpa, maknanya begitulah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Siapa yang baca akan selamat daripada fitnah ni Dajjal. Apatah lagi kalau kita hafaz ayat 10 ayat yang awal ataupun yang akhir, atau hafal semua contoh. Mana-mana yang kita. Sebab dalam hadis sebut man qara'a pun boleh, man hafiza pun boleh. Mana-mana. Yang hafaz pun boleh, yang qara'a pun boleh. Apa dia? Siapa yang baca pun akan dapat pemeliharaan daripada fitnahnya baca jadi rutin, jadi makanan kita. Para alim ulama, para tuan-tuan guru pun berpesan itu. Maka ada siapa maknanya bila dia hidup di akhir zaman ini, bukan setakat hari Jumaat kita baca, hari-hari kita baca 10. Susah ke baca? Tak susah. Baca 10 ayat hari-hari baca. Mudah-mudahan kita baca itu bukan setakat kita dapat fadilatnya, maka mudah-mudahan maknanya kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala
Allah jaga kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi cukup sekadar itu sampai ayat yang keempat sahaja. Jadi kita ini tadabbur ni, kita ni nak supaya kita minat baca surah Al-Kahfi. Jadi sebenarnya kalau kita baca, setakat kita baca, maknanya kita tak tahu apa punya kisahnya, isi kandungan surah Al-Kahfi ni. Jadi bila mana kita baca, maknanya mudah-mudahan ia jadi panduan hidup kita. Maknanya kita jadi amalan kita. Mudah-mudahan bila mana kita baca, ianya jadi syifa untuk kita, betul tak? Sebab Allah Ta'ala sebut wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran, kami turun Quran ini sebagai syifa dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Bukan setakat kita ini terhindar daripada fitnah dajjal, kita dapat pahala baca Quran, betul. Kita dapat syifa pun dia juga. Hati resah gelisah, bacalah Quran, mana-mana ayat Quran kita baca. Mudah-mudahan kita ini maknanya jadi penawar bagi diri kita, sama ada penyakit yang zahir atau penyakit yang batin. Yang penting kita sandarkan terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu. Sebenarnya dah terlebih masanya tuan-tuan. Kalau dia timeline masanya hanya 15 minit aja. Jadi nak ceritanya iaitu berkaitan surah Al-Kahfi ini panjang, terlalu panjang. Jadi mudah-mudahan walaupun dia punya sedikit yang saya ceritakan, mudah-mudahan ianya dapat memberi dia punya pengajaran ibrah kepada kita semua. Jadi mudah-mudahan selepas ini tuan-tuan, kita azam bukan setakat kita ni maknanya kita baca, tapi kita faham apa tujuan kita baca surah Al-Kahfi, apa isi kandungannya, apa yang terkandung dalam surah Al-Kahfi, dan kita sedikit kita faham berapa ayat surah Al-Kahfi, dan kita tahu surah Al-Kahfi ini ada berapa huruf, dan kemudian kita tahu surah Al-Kahfi ini surah yang keberapa, dan surah Al-Kahfi ini ada berapa huruf. Mudah-mudahan walaupun benda yang sikit-sikit itu kita tahu, kita jadi minat, betul tak? Dia macam kita ini minat kat motor. Kita motor tuan-tuan. Kita minat kat motor ni, exhaustnya berapa panjang, dia punya pipe-nya berapa panjang, kemudian dia punya dia punya perginya, dia punya enjinnya macam mana kan. Dia minat. Jadi Quran gitu. Bila mana kita perincikan satu persatu, nak datangkan minat, jadi mudah-mudahan tuan-tuan cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan maknanya dengan kita ini pelancaran solat subuh berjamaah seluruh negeri Johor ini, nama dia program Semarak Subuh, dan mudah-mudahan ianya berterusan. Kita nak sampai bila? Sampai bila-bila. Orang putih kata until when, itu broken lah, tu saya saja je tuan-tuan. Sampai bila-bila. Sampai bila-bila, bukan sepanjang tahun ni, tapi maknanya sampai bila-bila lah. Maknanya subuh Jumaat ni ramai seperti solat fardu Jumaat. Kita sahut, benda yang baik kita sokong, kita sahut. Mudah-mudahan maknanya ianya bermanfaat untuk kita semua. Bukan setakat kita dapat pahala subuh berjamaah, kita dapat maknanya bersilaturahim di antara kita, insya-Allah tuan-tuan. Cukup sekadar itu tuan-tuan, yang baik semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan ataupun kekurangan daripada diri saya sendiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.